Terima kasih. Terima kasih saudara pengurusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Nama saya Yusuf Muhammad. Saya bekas penerbit RTM bahagian drama dulu, dan kini saya sudah menjadi pengarah bebas, juga menulis skrip dalam masa-masa yang terluang lah. Jadi pada mulanya saya ingin memberi satu sedutan lah daripada filem love story, supaya kita dapat berbincang macam mana skrip-skrip dilahirkan, melalui dialognya, melalui perwatakannya, melalui bahasa filemnya, yang itu. Jadi tidak apalah, tak ada, kita teruskan supaya dapat saya memberikan gambaran-gambaran macam mana kita nak memformatkan skrip. Dia ada format, ya. Kita ada 3 format skrip. Satu skrip radio, satu skrip TV, satu skrip filem, iaitu screenplay, ya, untuk telemovie ke ataupun untuk filem, ya. Skrip radio format dia lain sikit, dialog dia pun lain, bahasa dia yang pun lain. Dia ada, kalau saya nak tunjuk pun tak ada. Tak apa, nanti saya boleh tuliskan macam mana format dia. Dan skrip TV selalunya penceritaannya lebih kepada berdialog. Dialog akan dia kata forward, dia akan membawa cerita itu ke depan. Untuk skrip untuk skrip TV, maknanya macam telemovie ke apa, ya. Skrip filem pula, dia akan memforwardkan ceritanya melalui gambaran. Sebab itulah dipanggilnya movie. Jadi inilah yang kita harus tahu format-formatnya, tahu macam mana kita nak approach gambaran-gambaran yang kita hendak ketengahkan. Dialog tidak banyak. Yang pertama ialah kita mesti membuat satu breakdown storyline apa yang kita mahukan. Ya, breakdown storyline. Storyline ini kita boleh cari pada mana, di majalah ke, atau kawan-kawan bercerita ke. Salah satu contohnya ialah satu filem yang cukup terkenal, cukup berjaya, ya, Dog Day Afternoon. Itu hanyalah daripada Keratan Akhbar aja. Sebuah akhbar menceritakan bahawa satu kejadian telah berlaku. Seorang ni telah merompak bank di New York, merompak bank kerana dia nak membiayai boyfriend dia. Ya. Dulu pun dah timbul boy dengan boy ni apa semua, ya. Itu saja cerita dia. Itu saja rangkapannya dalam surat khabar. Jadi daripada situ dipanjangkan cerita-ceritanya. Itulah mula-mulanya kita ambil daripada storyline. Daripada storyline sebegitulah plot-plotnya akan ditimbulkan. Plot macam mana dia merompak bank, apa tujuan dia, macam mana dia dapat boleh lari daripada rompakan itu, untuk mendapat duit untuk membiayai sex change sebenarnya. Dia nak sex changekan boyfriend dia tu menjadikan orang perempuan. Itu aja cerita. Simple. Jadi cerita yang simple macam tu yang tarik minat. Kalau kita heavy sangat ni, filem tidak dapat menarik penonton sangat kalau heavy. Sebab macam filem-filem kita ni ya terlalu heavy lah. Jadi bila terlalu heavy tu, pergi menonton, kita nak fikir pula macam mana plot dia, tentang dialog dia, apa semua. Itu ya semua. Jadi saya sarankan ceritanya kena simple. Penulisan dialog punya simple juga. Jangan bersastra sangat tentang dialog, tak boleh sastra. Simple saja, ya. Dan dalam berdialog simple tu ada yang akan menimbulkan gambaran-gambaran, apa dikata, subtext ya. Subtext dia kena ada. Walaupun simple, dia menjadi padat, dia akan menjadi kuat, ya.
Okey, dan satu lagi ialah dialog. Dialog ni kena sesuai dengan karakter atau perwatakan yang kita pilih. Ya kan? Kalau dialog ustaz ke apa semua, dia kena ada dialog ustaz tu. Jangan man of man gini, tak boleh lah. Ya. Dialog yang ustaz punya dialog. Dialog orang jahat punya dialog. Dialog cikgu punya dialog. Apa yang cikgu selalu cakap? Kita tak boleh taruh metal punya dialog itu ya. Dialog metal ke dialog rock ke, tak boleh dalam cikgu punya dialog. Itu yang kita mesti ada. Dan daripada dialog, daripada characterization, inilah akan timbulkan penceritaan kita. Macam mana kita bawa cerita ke hadapan. Ya. Jadi masa saya memberi ni, kalau sesiapa ada soalan, silakan. Jadi kita tak payah, kalau kita pergi ke depan ke apa-apa subjek yang timbul pun, kita akan boleh kita akan timbulkan. Apa saja saudara-saudara fikir nak tanya pun, tanyalah. Ya. Okey. Ada soalan apa-apa ni sebelum? Okey, kita. Okey, bila kata dialog kena sesuai dengan perwatakan. Perwatakan pula, kata dah hero tu, kita jangan buat perwatakan tu bersih sangat. Bila dia hero tu, dia bersih, tak ada apa-apa cacat celanya. Dia kena ada sikit cacat cela dia, supaya kita ada antagonis pula. Antagonis yang akan memperbetulkan apa yang cacat cela dalam karakter. Itulah akan apa kita kata konflik. Konflik dalam karakter kita tu kena ada. Ya? Macam mana karakter tu akan mencari jalan. Kalau dia ada satu masalah, kita akan bagi masalah lah kepada karakter yang main karakter tu. Kita bagi aja masalah kat dia. Dan masalah itu dia akan cuba selesaikan di akhirnya. Daripada act 1, act 1, act 2, act 3. Dan ada pecahan-pecahan lagi daripada act tadi. Okey, daripada act 1, skrip kita 10 minit yang pertama tu kita kena ada dah grip. Kita kena ambil satu pendekatan yang kita boleh tarik, ya. Kalau kita bagi kat producer, dalam 10 minit itulah yang dia nak tengok. Kalau dia tak dapat apa yang kita nak ceritakan dalam 10 minit tu, dia taruhlah dalam file 13. File 13 tu kat bawah lah. Tu dia panggil. Jadi dalam 10 minit tu yang gentingnya. Kita punya karakter mesti timbul kat situ. Kita punya plot, kita punya story outline dia mesti dah timbul dah kat situ sikit-sikit, membayangkan macam mana cerita kita akan kita bawa ke hadapan. Kalau dalam 10 minit itu kita tidak berjaya menarik produser ataupun menarik sesiapa saja yang berminat membaca skrip kita, kita tak dapat. Kita tak dapat menghasilkan dengan sepenuhnya selepas pada 10 minit. Dalam 10 minit tu saya ingat dalam kurang 30 muka surat tu. 30 muka surat, ya. Jadi yang pertama, yang kalau kita pergi kepada skrip 30 muka surat, sekarang ni skrip dalam 120 muka surat. 120 muka surat. Kalau nak buat skrip dalam 3 muka surat sehari, dalam 40 hari boleh siap dah. Sekarang scene sekarang saya nak tegaskan bahawa babak-babak tak perlu kita tulis babak 1, babak 2, babak 3, tak perlu. Ya. Dan prop apa yang skrip lama tu kat depan tu, bila dah eksterior dewan ke malam siang, prop dan perwatakan kita tak perlu dah. Kita tulis saja interior dewan kuliah siang ke ataupun malam, terus. Kita tak payah tulis scene 1, scene 2, scene 3. Kalau kita buat scene 1, scene 2, scene 3, bila kita nak refer balik, nak rewrite balik, kita nak tambah balik, scene tu kita akan nak tukar, susah. Jadi kalau tak ada scene nombor, kita masuk terus kat mana-mana kita nak masuk. Yang scene-scene tu kemudian production manager akan buat. Bila dia buat pecahan-pecahan untuk production
untuk pre-pro dia baru dia taruh. Itu production manager punya kerja. Okay? Dan dalam skrip kita tu, kita tak perlu katalah watak-watak tu kita nak tulis macam watak ini seperti Imam Manan apa semua kan, tak perlu. Sebab kita tak mau pelakon tu bila kita tulis watak utama tu umpamanya macam karakter Imam Manan ke, jadi kita tak mau karakter tu membawa watak dalam itu sebagaimana yang Imam Manan berlakon. Tak boleh. Ya. Jangan kita tuliskan Era Fazira ke, kalau heroik Era Fazira lah cadangannya. Jadi itu kita serah pada director lah. Director akan menentukan apa yang kita tulis dalam karakter tu. Karakter tu kita kena tulis dia umur dia 30 tahun ke, badan dia gempal ke, bercumi mata ke apa semua. Dan melalui dialog-dialog itulah director akan mengambil kira untuk mengcastingkan sesiapa pakai karakter tu. Jadi skrip tu kita kena ada dah. Mula-mula kita kena ada dah characterization dia, pewatakan dia. Ya, sama-sama. Dan skrip juga akan mengandungi beberapa description, katalah rumah ke ataupun kereta yang dia pakai tu kita kena tahu sekarang. Jangan dia membawa sebuah kereta, kita tahu kereta mewah, kita tahu kalau boleh tahu kereta mewah yang berenjin berapa besar ke apa, senang production manager nak cari. Dan ya, BMW pun boleh, tapi tengoklah saiz besar ke apa ni, dia 320 ke berapa ke. Jadi kita bila kita tulis bersesuaian dengan karakter, ya? Takkanlah kalau dia kerja di restoran dishwasher ke, dia pakai kereta yang semacam tu kan. Kita kena ikut karakter je, jaga. Rumah-rumah mewah, rumah-rumah dia pun jangan mewah, kita kena ikut karakter dia. Kalau dia cikgu, gaji berapa, bukan dah nak memperkecilkan, tak bagi rumah besar. Dia bila kita bagi rumah besar sangat tu, di luar kemampuan dia punya itu tu, jadi nampak kita apa ni, sugar coated sangat dia punya karakter. Jadi karakter tu kita kena samakan dengan environment dia, dengan environment sekeliling dia bila dia bercakap. Dan dia pergi tempat makan pun, restoran macam mana, mewah sangat ke, sederhana ke apa semua ya. Yang kalau lawyer, kita buat lawyer pergi makan kedai mamak ke kat luar buah pokok pun, tu tak berapa sesuai kan, dengan Thai apa semua dia. So sesuaikan karakter kita, dia punya rumah, percakapan dia, environment dia pergi mana, dia makan apa, dia baca buku apa, dia baca majalah apa. Kalau kat rumah dia punya setting kan kena ada. Kalau arkitek, macam mana rumah dia? Kalau arkitek, kalau lawyer, macam mana rumah dia? Kalau dia nurse ke apa, macam mana rumah dia? Jadi itu kena sesuai. Jadi biar dia nampak characterization tu kena timbul. Walaupun dia tak bercakap apa, dia bercakap hal lain, environment dia tu kita kena describe kan, kita kena apa? Tuliskan di dalam skrip kita. Itu untuk production manager ke, menyesuaikan dia punya karakter. Untuk director sendiri pun ya, bila dia tengok tu, director punya senang ya, semua dia tulis kat dia. Tapi tidak, walaupun ditulis begitu rupa, garapan dia tu untuk menimbulkan visual tu bercerita. Itu cerita, itu kerja dia pula. Kerja dia nak bercerita satu cerita tu melalui dialog dan melalui gambaran-gambaran yang telah kita tulis dalam skrip kita. Ya. Dan bila dah kita ada storyline, bila kita dah ada plot, dialog apa semua, dan kita ada bahasa filem pula. Bahasa filem pula. Bahasa ni bukan macam bahasa Inggeris yang kita itu kan. Bahasa dia tu katalah kita nak gambarkan ya, seorang tu makan di meja, seorang lapar. Jadi kita buat bahasanya, okey, seorang lapar, dia masuk ke ruang makan, dia makan makanannya dengan
seronoknya. Itu bahasa dia. Tapi bahasa lain kita boleh, seorang lapar, okey, makanan di meja. Makanan di meja dulu kita buat. Lepas tu seorang yang lapar datang ke meja. Itu bahasa dia. Itu terpulang pada director mana dia nak tunjuk orang tu dulu ke, close up orang tu dulu, orang lapar ni, follow dia masuk pergi makan. Ataupun dia nak close up makanan dulu. Ya. Itu bahasa filem. Kalau kita ambil gambar makanan dulu, kita mengatakan bahawa makanan ini akan dimakankan oleh seorang lapar. Kita cut, director akan cut pada orang lapar tu, follow dia masuk ke dalam. Itulah bahasa dia. Ya? Jadi kita tak perlulah tulis terus saja macam mana gambaran-gambaran kita nak tunjuk tu kan. Itu bahasa dia tu bersama. Selalunya director akan berkolaborasi dengan scriptwriter yang mana boleh menimbulkan bahasa-bahasa yang untuk divisualkan. Bahasa satu lagi, kalau kita tengok filem-filem kita, bahasa establishing shot. Kalau establishing shot, lepas tu kalau di zoom in, itu bahasa dia cerita. Sebuah bangunan yang besar, lepas tu terdapat di tingkat 13 ke ataupun tingkat 15 ke, dia zoom in kat situ. Dia tak boleh cut kat lain dah. Dia tak boleh cut kat luar, tak boleh cut kat kereta, kat parking lot, tak boleh dah. Dia kena cut kat dalam. Masuk ke dalam menunjukkan apa yang akan berlaku di dalam, di tingkat 13 tu, apa yang berlaku kat situ. Itu bahasanya. Kalau dia tunjuk bangunan, kalau dia zoom in ke tingkat 13 dan pergi kepada pergi kepada gerai mana-mana kalau orang bercakap, itu bahasa dia tak kena. Itu bahasa filem. Itu pun kita mesti paparkan dalam skrip kita tu. Bawahnya kalau establish shot kena kat apa yang menjadi interior. Establish shot tu exterior, interior kita masukkan. Jangan kalau kita establish shot exterior, lepas tu kita tahu exterior pula kat situ. Itu bahasa kita tak kena dah. Itulah bahasa filem yang harus itu peralusi oleh penulis skrin penulis skrin. Kalau boleh selalunya kalau ada production mana-mana, kalau siapa yang berminat boleh ikut production. Tengok macam mana dia buat, bukan nak tahu secara terperinci macam mana bahasa-bahasa filem, supaya kita dapat gambarkan macam mana esok dia akan menggunakan bahasa-bahasa filem ini untuk mencerita secara visual. Itu yang penting, secara visual. Ya. Daripada visual itu juga kita dapat menggambarkan apa yang kita berceritakan secara subteksnya, secara yang tidak nampak. Apa yang kita tak tulis tu, melalui gambaran yang diceritakan oleh si pengarah, kita boleh baca dia punya subteks dalam gambaran dia tu. Subteks tu seperti katalah dia duduk makan ke, bercakap-cakap, lepas tu nampak riang-ria apa semua, tapi lepas itu dia tak lalu makan. Itu subteks dia. Mesti ada sesuatu yang berlaku pada diri dia buat dia tak lalu makan masa itu. Dia kata kita tak perlulah ceritakan dia sedih ke apa. Tapi bila duk makan ramai-ramai dengan anak beranak tu, dia tak lalu makan tu, itu subteks dia. Maknanya ada perkara yang dia tak selesa, ada perkara yang mesti kita ceritakan. Mungkin dia berunsing ke, mungkin dia bimbang ke dengan sesuatu hal. Itu apa yang dikatakan subteks. Satu lagi, kalau scene dekat bar ke, dia datang, dia duduk, kawan dia tanya, how are you, dia katakan apa khabar ni. Lepas tu dia isap rokok ke, dia kata, I'm okay, kata dia, I'm alright. Itu subteks. Walaupun dia kata I'm alright, tapi perbuatan dia tu, subteksnya dia marah ke, ataupun dia tak selesa ke, macam makan tadi lah juga. Itu subteksnya. Kalau kita nak tunjuk orang tu
orang tu fikiran dia tidak sempurna lah. Ada sesuatu yang dia nak katakan, kita boleh buat subtext. Walaupun dia ceria, tapi cara dia itu rokok dia tu subtext dia, ya. Itu subtext. Dan bila kalau kita pergi kepada, kita balik ke subplot balik, daripada plotting tadi, storyline. Dalam storyline tu kita ada main, perwatakan yang main lah, perwatakan hero lah, hero-heroin lah. Dan hero-heroin ini ada satu pula daripada antara hero dengan orang, dia ada buddy. Buddy ni kawan-kawan lah, ya. Kalau dia nak bercerita apa-apa keluhan hati dia, kita tak perlu dah. Dulu-dulu ajalah dia tulis, aku bimbang lah, dia cakap seorang diri, dia kata monolog lah. Tapi sekarang ni kebanyakan tak ada dah. Sekarang ni dia ada buddy system dah. Dia cerita kepada kawan baik dia. Keluhan hati tu kita tak dapat nak gambarkan betapa rasa. Itu yang kita subtext, kita tunjuk, dia tak nak makan. Tapi bila di situasi lain pula dia bercerita kepada buddy dia, kita tak payah buat duduk dia termenung, lepas tu voice over apa semua kan. Itu dulu dah. Sekarang tak ada dah voice over. Voice over tu tak ada dah. Kalau kita tengok cerita-cerita orang putih ni bukan nak itu lah, cerita luar negeri dia jarang flashback, backstory. Sekarang dia panggil backstory dah pula. Tak ada dah flashback, backstory. Backstory tu sikit-sikit. Macam you bimbang, dia rusing kan, dia flash. Dia bagi sikit-sikit. Anak dia jatuh sungai ke, kalau dia itu kan flashback. Backstory dia panggil sekarang. Ya, story tu dia back sikit aja. Tapi kalau kita tengok macam Ryan, Saving Private Ryan kan, tapi yang itu dia terus backstory daripada mula lagi. Daripada mula sampai akhir dia punya backstory. Dan satu persoalan juga saya kawan-kawan dapat tahu bahawa dia hantar ke stesen TV flashback ni. Flashback ni stesen TV mengatakan, saya pun kena juga bila saya hantar ada flashback ni. Dia kata kalau flashback tu, orang yang flashback tu mesti ada dalam adegan-adegan itu. Walhal semestinya tidak. Ya. Walhal flashback ni orang tu tak ada kat situ tak apa. Tapi kalau kita kira logiknya, kalau dia tak ada, macam mana dia nak flashback kan? Tapi dari segi storytelling, dari segi filem apa semua, dia tak ada pun tak apa. Kalau sebagai contohnya Saving Private Ryan tu daripada mula lagi dia itu. Dan watak-watak ataupun gambar scene-scene kemudian tu dia tak ada. Dia di akhir 20 minit baru dia timbul yang flashback tadi, yang Ryan tu. Jadi dia tak ada dalam banyak. Dalam saya ingat 90% cerita penceritaan daripada mula tu sampai akhir, nak akhir dalam 20 minit baru dia ada balik. Jadi tak perlu ada, jangan bimbang. Tak perlu ada. Jadi Saving Private Ryan tu, siapa tengok Saving Private Ryan? Simple aja story dia. Dia 4 beradik. Ni cerita benar. Dia 4 beradik, 3 dah mati masa Perang Dunia 1 ke Perang Dunia 2? Satu kan. 3 dah mati, Ryan semua nama. Seorang aja lagi dia orang kena cari. Satu platoon ni pun kena pergi cari dia, kena pergi cari dia supaya dia tak mati. Adik yang keempat, adik kecil. Dia orang pergi cari seluruh Europe yang Germany dah itu kan, pergi cari adik dia ni seorang platoon. Jadi dia mula-mula dia flashback kat kubur tu lah, yang orang yang tolong dia tu nama Sarjan apa tu, Tom Hanks yang punya watak tu, dia pergi kat kubur kawan tu. Daripada situlah dia flashback macam mana Tom Hanks ni cari dia, dapat selamatkan dia. Dia tak ada. Akhir 20 minit baru dia ada. Ceritanya agak, pada saya lah, saya sedih lah tengok cerita macam tu kan. Jadi cerita kita patriotik ke, kita nak buat tak perlu berpatriotik sangat. Jadi dia simple lah cerita. Saya ambil gambaran
apa ni kita plot lah storyline juga ni, kita pergi balik kan. Jadi kita pergi kepada bila dia dah jumpa Ryan ni keempat ni dia dah jumpa dia, nak ambil dia buat balik, nak bawa dia kapal terbang buat balik ke Amerika lah, takut dia mati kan. Dia tak nak balik. Itu aja patriotic dia. Dia kata dia tak nak. I belong here with my friend. Tapi dia orang ni nak selamatkan dia, sebab dia 3 beradik dah mati, tinggal dia seorang aja. Tapi dia tak nak. Dia nak duduk dengan kawan-kawan dia. Itu Jerman datang apa semua dapat selamat. Tapi perang tu perang banyak hingit lah juga dengan dia pun almost dia pun dekat-dekat nak mati juga kan. Itu aja patriotik dia pada saya lah. Itu saja patriotik dia terhadap negara dia. Jadi kalau kita nak buat cerita-cerita patriotik begitu, tengoklah Private Ryan macam mana. Adalah subtext dia, macam mana dia menunjukkan seseorang askar itu begitu patriotik sekali terhadap negara. Dia tak perlu berhujah-hujah panjang, simple aja. Balik pada dialog simple aja. Tak perlu bersastra. Aku telah lama bercerita, telah lama mengatakan kalau kita bercerita, kita tak cakap I cinta kat you kan, I sayang aja, itu aja. Dialog dia simple aja, tak payah I cinta kat you, jadi nampak itu sastra sangat. Kita tak kata I cinta kat you, I sayang aja. Okey, sekarang. Okey. Saya kena berehat sekejap nampak ya.